Ini bab syahadah itu ada 7 selain daripada terbunuh di jalan Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, orang yang terkena ta'un. Wal mabtun, orang yang mati kerana ta'un, orang yang mati kerana sakit perut. Wal ghariq, dan orang yang mati lemas. Wa sahibul hadmi, dan orang yang mati kerana dihempap bangunan. Wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang syahid di jalan Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ta'un menjadi penyebab kepada syahidnya setiap orang muslim. Bab firman Allah, tidak sama orang-orang mukmin yang tidak pergi berperang, yaitu bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang bermasalah. Tidak sama, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang-orang yang mukmin yang tidak pergi berperang dengan orang-orang yang berjihad fi sabilillah dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka, hingga kepada firman-Nya Ghafurur Rahimah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara, katanya bila turun ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zaid. Dia pun datang membawa katif, yakni tulang binatang ataupun tulang belikat binatang. Fakatabaha, dia pun menulisnya. Ibnu Ummi Maktum mengadu hal kebutaannya, mengadu kebutaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darar. Tidak sama orang-orang yang mukmin yang tidak pergi berperang, bukan orang yang bermasalah, bukan orang yang cacat. Ini tidak termasuk orang yang cacat. Diriwayatkan daripada Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi, katanya saya melihat Marwan bin Al-Hakam sedang duduk dalam masjid. Saya pun pergi kepadanya dan duduk di sampingnya, duduk dekat dia. Dia pun menceritakan kepada kami bahawa Zaid bin Thabit menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimlakkan kepadanya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya supaya mencatatkan ayat ini, yaitu la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Ibnu Ummi Maktum pun datang kepadanya ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengimlakkan ayat itu kepada saya. Katanya, wahai Rasulullah, kalau saya mampu berjihad, tentu saya berjihad. Dia adalah seorang yang buta. Maka Allah menurunkan kepada Rasulnya ayat ini, yaitu ketika itu pahanya berada di atas paha saya dan terasa berat kepada saya, terasa begitu berat kepada saya pahanya itu, sehingga saya risaukan akan patah atau remuk paha saya itu. Setelah itu selesailah wahyu yang sampai kepadanya itu. Allah SWT menurunkan ghairu ulid darar, maknanya dicelah ayat itu. La yastawil qa'iduna minal mu'minin tadi wal mujahiduna fi sabilillah. Mana patu mari ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah, dan seterusnya. Ini bab kesabaran pada ketika peperangan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa, diriwayatkan daripada Musa bin Uqbah, daripada Salim bin Abi Nadhr, bahwa Abdullah bin Abi Aufa menulis yang disurat kepadanya. Saya membacanya. Dalamnya terkandung bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu menghadapi mereka, maka bersabarlah. Jadi mereka tu musuh-musuhlah, orang kafir. Babut tahrid alal qital, ini bab memberi perangsang untuk berperang. Dan firman Allah, harridul mu'minina alal qital, wahai Nabi,
berilah perangsang kepada orang-orang mukmin untuk berperang. Diriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada khandaq, jadi kepada parit yang digali oleh orang-orang Islam pada ketika itu. Pada suatu pagi yang sejuk, orang-orang Muhajirun dan Ansar menggali parit itu. Ketika itu mereka tidak mempunyai hamba sahaya yang dapat melakukan itu, menggali parit itu untuk mereka. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepenatan dan kelaparan yang dialami oleh mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya ialah kehidupan akhirat. Oleh itu, ampunilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin." Mereka pun menjawab, mereka pun menyambut kata-kata Nabi itu dengan kata mereka, "Nahnu alladhina bay'u Muhammada 'alal jihad ma baqina abada." Kita adalah orang-orang yang telah berbai'ah kepada Muhammad untuk berjihad selagi hayat, selagi hayat di kandung badan. Ma baqina abada. Sampai bila-bila pun, mana selagi kita hidup, mana selagi hayat di kandung badan, kita telah pun berbai'ah kepada Muhammad untuk berjihad. Ini bab menggali parit. Diriwayatkan daripada Anas, katanya orang-orang Muhajirun dan Ansar mula menggali parit di sekeliling Madinah, dan mereka memunggah tanah di atas belakang mereka sambil mereka berkata, "Nahnu alladhina bay'u Muhammada 'alal islami ma baqina abada," atau 'alal jihad ma baqina abada. Seperti inilah Nabi SAW pula menjawab, menyahut rajas mereka itu dengan katanya, "Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah." Tiada kebaikan selain dari kebaikan akhirat. Berkatilah, oleh itu berkatilah untuk Ansar dan Muhajirah. Diriwayatkan daripada Bara, katanya Nabi SAW memunggah tanah sambil dia berkata, "Laula anta mahtadaina." Tanpa engkau kami tidak mendapat petunjuk. Diriwayatkan daripada Bara, katanya saya melihat Nabi SAW pada hari Ahzab memunggah tanah. Wa qad warat turab bayad batnihi. Pada ketika itu tanah telah menutupi putih perutnya. Maknanya Nabi SAW seorang yang putih. Jadi perut dia nampak itu tanah tu menutupi putih perutnya. Yang perutnya yang putih lah. Wa huwa yaqul, ketika itu dia sedang mengucapkan, "Laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina." Tuhan, tanpamu kami tidak mendapat petunjuk, tanpamu kami tidak tahu memberi sedekah, kami tidak tahu sembahyang. Oleh itu, turunkanlah ketenangan kepada kami, tetapkanlah perdirian kami, tetapkanlah tapak kaki kami bila kami bertemu, bertemu musuh. Sesungguhnya mereka itu telah menceroboh kami. Idza aradu fitnatan abaina, bila mereka mahukan fitnah, mereka mahukan syirik dari kami, abaina, kami enggan, kami tidak menerima kemahuan mereka itu. Ini bab orang yang ditahan oleh keuzuran dari pergi berperang, dari ikut serta berperang. Diriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW pernah berada dalam satu peperangan. Dia berkata, sesungguhnya ada beberapa kalangan di Madinah yang kita tinggalkan di belakang kita, tidak kita lalui, tidak kita redah satu lembah, satu jalan di lembah, ataupun satu wadi, satu lembah, melainkan mereka juga bersama kita dalam mendapat pahalanya. Mereka telah ditahan oleh keuzuran. Kata Musa, Hamad meriwayatkan kepada kami daripada Humaid, daripada Musa bin Anas, daripada ayahnya, kata Nabi SAW, kata Abu Abdullah, sanad yang pertama
pada saya lebih sahih, di sisi saya lebih sahih. Ini bab kelebihan orang yang berpuasa fi sabilillah. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya saya mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa sehari fi sabilillah, Allah akan menjauhkan mukanya dari neraka selama 70 tahun. Ini bab kelebihan berbelanja fi sabilillah. Diriwayatkan daripada Abi Salamah bahawa dia mendengar Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAW sabdanya, sesiapa yang membelanjakan zaujain, sepasang, yakni sepasang peralatan di jalan Allah, da'ahu khazanatul jannah, ia akan disuruh oleh penjaga-penjaga syurga, setiap penjaga pintu, kullu khazanati bab, setiap penjaga-penjaga pintu akan berkata, oh fulan, halumma, kemarilah. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, itulah orang yang tidak ada kebimbangan terhadapnya. Itulah orang yang tidak ada kebimbangan terhadapnya. Itulah orang yang tidak rugi. Nabi SAW berkata, sesungguhnya saya berharap engkau termasuk di antara mereka. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW pernah berdiri di atas mimbar. Dia berkata, sesungguhnya aku bimbangkan terhadap kamu selepas kematianku, sesudahku, yaitu kemewahan yang akan dibukakan kepada kamu, yakni barakatil ard, kemewahan hasil bumi yang akan dibuka untuk kamu. Kemudian dia menyebutkan perhiasan dunia. Dia mulakan dengan yang pertama daripadanya dan menyebutkan yang kedua itu seterusnya. Maka bangun seorang lelaki, dia berkata, wahai Rasulullah, adakah kebaikan akan membawa kejahatan? Nabi SAW diam, tidak menjawab soalannya itu. Kami pun berkata, yakni dalam hati masing-masing, dia sedang diberikan wahyu, yakni Nabi SAW sedang diwahyukan. Semua sahabat-sahabat diam, seolah-olah ada di atas kepala mereka burung. Kemudian dia pun menyapu peluh dari wajahnya. Dia pun berkata, di mana orang yang bertanya tadi? Lepas pada tu, dalam riwayat yang lain disebutlah, orang tu kata saya lah. Dia pun kata, awa khairun huwa, awa khairun huwa, awa khairun huwa, adakah itu kebaikan? Adakah itu kebaikan? Adakah itu kebaikan? 3 kali dia kata. Sesungguhnya kebaikan yang sebenarnya tidak akan membawa kecuali kebaikan, tidak akan mendatangkan selain dari kebaikan juga. Sesungguhnya segala apa yang ditumbuhkan oleh musim bunga, yaqtul, boleh membunuh, au yulimmu, atau hampir membunuh, kecuali binatang yang makan tumbuh-tumbuhan yang terpilih sahaja, akalat, dia makan, sehingga bila imtaddat khasirataha, yakni bila pun buncit perutnya, istaqbalat asy-syams, dia menghadap matahari, fathalatat, lalu berak dan kencing, thummarata'at, kemudian menikmati kembali tumbuh-tumbuhan tadi, tumbuh-tumbuhan yang terpilih. Wa inna hadzal mal khadiratun hulwah, sesungguhnya harta dunia ini adalah hijau dan manis. Wa ni'ma sahibul muslim, dan ia adalah sebaik-baik teman untuk orang Islam yang mengambilnya dengan haknya, lalu diletakkannya fi sabilillah, yakni dibelanjakannya fi sabilillah, dan untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, orang yang tidak mengambilnya dengan haknya, dengan cara ataupun dengan sepatutnya, fahuwa kal-akil, dia seperti seorang yang makan dan tidak kenyang-kenyang, dan harta itu akan menjadi saksi yang menentangnya pada hari kiamat nanti. Ini bab kelebihan orang yang melengkapkan tentera,
melengkapkan pejuang, dan orang yang menjaga ahli keluarga pejuang dengan baik, yang di sepeninggalannya. Diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melengkapkan, menyiapkan seorang tentera untuk berjuang fi sabilillah, sesungguhnya dia telah berperang, yakni juga. Dan sesiapa yang menjaga ghazian, yakni menjaga keluarga orang yang berjuang fi sabilillah dengan baik, faqad ghaza, sesungguhnya dia telah berperang, yakni juga dia telah berperang juga, dia dapat pahala seperti orang yang pergi perang itu juga. Diriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW tidak masuk ke mana-mana rumah di Madinah selain daripada rumah Ummu Sulaim, kecuali ke rumah-rumah isteri dia lah, isteri-isterinya. Faqila lahu, lalu orang bertanya Nabi SAW, dia pun menjawab, sesungguhnya saya bersimpati dengannya, saudaranya telah terbunuh kerana saya. Baiklah, ini bab asy-syahadah, mati syahid. Ada 7 macam mati ini, termasuk dalam mati syahid. Siwal qatl, selain daripada terbunuh di jalan Allah. Maknanya ada 7 lah, sekali dengan terbunuh di jalan Allah tu ada 7. Lagi lah selain daripada tu. Lepas pada tu Imam Bukhari buat mari hadis ini, asy-syuhada khamsatun. Orang-orang yang mati syahid tu ada 5 macam. Ada 5 jenis. Saat ni dalam tajuk saat ni dia kata asy-syahadatu sab'un, 7. Hadis dia buat marinya asy-syuhada khamsatun. Kok mana? Kok mana? Jadi nampaknya tajuk tu tidak sesuai apa yang didakwa. Dalil yang dia buat mari itu tidak sesuai, tidak menyokong apa yang didakwanya. Yang didakwanya 7 macam. Lepas tu hadis dia marinya 5 macam. Kok mana tu? Jadi perkara ni dalam hasyiah kitab kita ni, kita baca ni pun ada nombor 4. Nombor nombor 4 tu, tengah tu kita tak saya ambil habis. Wa qala fi tarjamah fa in qulta al madhkur siwa al qatl arba'un, kalau engkau tanya, kalau engkau kata lagu mana hak sebut dalam hadis ni selain daripada hak terbunuh tu 4 saja, sedangkan dalam terjemahnya dia kata sab'un, 7 selain daripada hak tu. Qultu, kata pengarang, qala syarihut tarajim jawabuhu min wajhain, jawapannya dari 2 sudut lah. Yang pertamanya, maksud Imam Bukhari-nya anna syahadah la tanhasir fil qatl fil jihad. Itu yang maksudnya, iaitu syahadah ni tidak terhenti pada mati dalam perjuangan berperang dengan orang kafir, hak tu saja. Tidak, bukan terhad sekadar tu saja mati syahid ni. Jadi tak kira lah 7 ke 5, kau tak kira lah waktu tu. Jadi bukan satu hak mati dalam perang tu saja, bukan waktu saja. Tak kira lah lepas pada tu 5 ke 7 kau tak cara waktu tu. Tu satu. Yang kedua, iaitu tersebut dalam riwayat Malik. Hak ni pun riwayat Imam Malik juga. Ni hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah. Ini orang panggil riwayat Imam Malik di luar Muwatta. Riwayat Imam Malik dalam Muwatta ada sebut 7. Dia kata warada fi riwayat Malik 7. Yani dalam Muwatta ada 7. Walam yadhkur hahuna. Jadi Imam Bukhari tak sebut tu 7 tu. Li'annahu lam yaqa' ala syartihi. Sebab hadis Imam Malik sebut dalam Muwatta tu tidak menepati syarat Imam Bukhari. Tidak menepati syarat Imam Bukhari. Jadi hak tu sahih juga, tapi sahih pun tidak menepati syarat Bukhari. Hak menepati syarat dia nya dulu dalam Kitabus Salah dulu ada dah 5 juga dia sebut 5. Wajah yang ketiga, iaitu setengah-setengah perawi
dia terlupa hak baki lagi tu, hak 7 tu sebenarnya 7, dia sebut 5. Hak tu disebutkan oleh Ibnu Battal. Tapi itu tidak berapa kemahnya. Hak kemahnya hak tadilah, iaitu hak 2 tadi. Sama ada kita kata hak 7 tu tidak menepati syarat Imam Bukhari, atau Imam Bukhari nak ayatnya asy-syahadah sab'un ni 7 tu dengan maksud banyak. Jadi mati syahid tu tidak terhad kepada mati dalam perang itu saja, banyaklah. Itu isyarat kepada 7. Walaupun dalam hadis ni sebut 5, dalam hadis lain lagi banyak lagi, bukan setakat 5 saja sebut, banyak lagi. Jadi apabila dikumpul-kumpulkan oleh ulama, waktu setengahnya mengatakan 28, setengah kata 30 lebih, setengah kata ulama kumpul-kumpul lagi tu dia jadi 60 lebih. Termasuk dalam hak mati syahid ini. Termasuk dalam hak mati syahid ni. Baiklah, kita tengok sini dulu. Dia kata orang-orang hak mati syahid tu ada 5. Al-mat'un, orang mati kerana kena ta'un. Wal mabtun, orang mati kerana sakit perut. Tak kira lah sakit perut, mulah perut ke, ceret beret ke, ataupun apa. Wal gharik, orang mati lemah. Wa sahibul hadm, dan orang mati kerana ditimpa apa nama ni, bangunan, binaan, dia hempak oleh rumah dia runtuh. Dan wasyahidu fi sabilillah, yang kelimanya iaitu orang yang mati syahid fi sabilillah. Orang yang mati syahid fi sabilillah. Jadi hak akhir dia sebut asy-syahid fi sabilillah. Dia tidak kata al-mayyit fi sabilillah. Dia tidak sebut, sebab hak ni lah hak mati syahid, hak sebenarnya. Hak lain-lain tu al-mat'un, dia tidak kata apa nama ni, asy-syahid fi ta'un misalnya, dia tidak kata begitu. Dia kata al-mat'un. Al-mabtun pun begitu juga. Asy-syahid, dia tidak kata asy-syahid fi waja'il batn, dia tidak kata begitu. Dia kata al-mabtun. Hak ni, hak akhir ni asy-syahid fi sabilillah. Nak ayatnya dia nak isyarat kepada hak ni lah, hak mati syahid, hak sebenarnya, hak orang panggil syahid dunia akhirat. Hak lain-lain tu orang panggil syahid akhirat. Tak kira lah, banyak lagi daripada ni pun. Syahid akhirat dia ada 3. Lagi yang ketiga syahid dunia. Syahid dunia. Jadi zahirnya pergi peras mati, tetapi hakikatnya dia tidak nak peras mati, ada maksud lain, tidak ikhlas, benda lain ada tu. Jadi kira hukum dunianya tidak mandilah dia, dan tidak disembahyangkan dia, hukum dunia. Tapi di sisi Allah tidak syahid, syahid dunia saja. Tu orang panggil syahid dunia. Syahid dunia akhirat di sisi Allah pun dia sebenarnya mati syahid. Di sisi hukum dalam dunia ni pun, kalau dia mati ketika perang tu, tidak disembahyangkan, tidak dimandikan, begitulah, dan dikebumikan dalam pakaian dia tu lah. Dikebumikan dalam pakaian dia tu. Hak tu syahid dunia akhirat. Hak ni hak mati sakit perut, sakit gapo ni, hak ni syahid orang panggil akhirat saja. Syahid akhirat saja. Yang ni kerana kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran seperti ganjaran daripada jenis ganjaran yang diberikan kepada orang mati syahid perang tu, diberi kepada dia. Daripada jenis tu, ganjaran yang diberikan kepada orang-orang ni, iaitu ganjaran yang diberikan kepada orang-orang mati syahid sebenar, daripada jenis tu. Jenis tu. Bukan makna 100% serupa, tak, tidak serupa. Kalau lagu tu senang, tidak berat mana lah, tidak. Makna daripada jenis tu. Sebab kita kata berah lah. Orang yang boleh buat benda ni, kita bagi hadiah berah. Lepas berah tu banyak grade dia ni. Wadriyah hak kerah kekong tu pun wadriyah juga. Tapi ada rasa wadriyah lah ke mana-mana pun. Wadriyah juga orang panggil. Tidak serupa dengan wadriyah, apa dia panggil G berapa? Ada pula grade sekarang ni. Wadriyah ni, hak istimewa. Tapi daripada jenis tu juga. Begitulah juga kita kata, kalau kita nak bandingkannya lah dalam dunia ni, jenis apa?
Apitih kita kata. Apitih. Orang ni kalau dia berjaya buat benda ni, dihadiahkan kepada dia duit. Hak ni dihadiahkan duit juga. Jenis duit juga. Tetapi hak tu dia beri duit kepada dia tu begitu banyak, bilion-bilion. Dia nak apa saja dia boleh beli dengan duit tu. Hak ni boleh duit juga 10 riyal. Maknanya gitulah. Tapi daripada jenis hak tu, pahala ia diberikan kepada orang mati syahid. Itu maksudnya. Jangan kita keliru. Jangan kita kata mudahkan lagu tu. Sebab tu ulama bagi beza tu di antara syahid dunia akhirat dengan syahid akhirat. Hak ni kalau dia mati kena mandi, kena semayang, kena kapal supaya orang-orang lain lah dari segi dunianya. Tapi dari segi akhirat Allah SWT beri pahala kepada dia ni supaya dengan hak tu. Buat apa lagu tu? Hak ni khusus dengan orang Islam saja. Syarat dia. Yang kedua, orang ni mati ni dengan dalam keadaan redha dia dengan qada takdir Allah SWT. Dia sabar. Dua. Yang ketiga, dia ada sifat apa dia? Satu ciri yang serupa dengan orang mati syahid. Apa dia? Iaitu tidak disangka-sangka dan dalam keadaan dia terperangkap betul. Sekarang ni macam-macam lah penyakit jenis taun ni, dia tidak satu pesen. Hak jenis SARS ni pun ya Allah juga tu. Kalau kena kepada orang Islam, dia sabar. Hak tu pun maknanya doktor tak jumpa ubat lagi. Duduk satu tempat, dia terpaksa kena duduk situ. Dia tak boleh gilai. Kalau gilai mudarat kepada orang lain. Dia duduk situ dalam keadaan menunggu ni bila tak tahu nak mati. Misalnya kita kata jenis ni lah. Tidak mesti taun saja. Sebab sampai itu taun orang panggil pelik. Tidak semesti hak tu. Tidak semesti pelik tu. Hak ni pun termasuk juga. Maknanya satu penyakit yang serangan dia tu tiba-tiba dan boleh mati dengan cepat, tidak ada ubat pada masa tu, tidak boleh mengatasinya dengan mudah, dan dia terpaksa kena duduk di satu kawasan. Kalau dia pergi ke lain boleh bahaya kepada orang lain. Jadi dia ikut peraturan itu dalam keadaan sabar, dia tidak pergi ke mana-mana. Dia duduk gitu. Syarat dia Islam, sabar. Maknanya keadaan dia ni seperti orang pergi perang, dia tak tahu bila nak mati. Boleh jadi mati sebentar lagi, boleh jadi tak mati, selamat. Keadaannya begitu. Maknanya jantung dia tu berdegup kuat benar. Kerisauan dia tu supaya dia mati sakit perut ni. Sakit perut pun lagu tu juga. Maknanya tiba-tiba tadi molek-molek, lepas tu sakit perut, tahu mati. Maknanya tidak disangka. Kalau nak kiranya, kalau tidak kena sakit tu, keracunan ke kita kata, sakit perut ni kerana keracunan, ayalah juga Allah tu kat perut sakit. Kalau nak kira dalam keadaan biasa, dia boleh hidup lama lagi. Supaya dengan orang pergi perang tu, kalau dia tidak pergi perang, kira-kiranya boleh lama lagi hidup, mudah lagi. Tiba-tiba dia pergi perang mati. Tengok ada keserupaan tu. Supaya juga ni, kalau tidak kena keracunan tu, kira-kiranya lama lagi boleh hidup, mudah lagi, belajar lagi kita kata. Supaya juga kalau kita tengok gharib pun begitu juga. Mana hak tidak disangka-sangka. Jadi Nabi SAW sebut ni nak rakyat, nak menenangkan kepada keluarga dia, sanak saudara dia, ayah, mak, anak, biar boleh menerima keadaan itu. Jadi manusia ni kalau dia sudah tengok dah sakit lama dah, tunggu lama, duduk basuh berak dia, duduk cuci gapo semua, beri makan apa suap, selama mana dah, waktu dia tak apa kejut sangat. Tapi kalau lagu ni anak masih segar-segar lagi, tiba-tiba jadi kejutan, satu kejutan. Jadi Nabi SAW nak suruh tenang dia. Tenang orang Islam ni lagu mana? Dengan cara dia ingat Allah SWT bagi ganjaran kepada anak dia tu, kepada mak dia tu, ayah dia tu, bagi ganjaran. Lepas tu kepada kita pun kalau kita sabar dapat ganjaran juga. Itu maksud anaknya, dia nak situ, nak pergi situ. Sahibul hadm, orang yang ditimpa, dihempak bangunan. Dan dalam riwayat yang lain lagi disebutkan iaitu orang yang mati kerana penyakit zatil jam. Zatil jam ini yakni sejenis barah dalam dada sebelah ni hak zaman itulah. Dalam dada, lepas tu dia jadi bekak, lepas tu dia pecah dalam, tak boleh nak berubah. Maknanya barah lah kita kata. Barah lah. Kalau sekarang ni barah tu dia makan dalam, dia tidak pecah. Kalau pecah tubik kat luar ni boleh kira sepuluh bisa tu. Tak, dia pecah alik dalam. Jadi kadang-kalanya kudih tu kudih dalam otak lah,
kudis dalam usus lah, kudis macam-macam lah, dalam paru-paru lah, dalam payudara orang panggil, kalau perempuan tu. Jadi hak tu pun maknanya penyakitnya sukar diubati. Sukar diubati. Kira-kiranya orang hak sakit tu duduk tunggu hari bila nak mati. Begitu. Tak tahu bila nak mati. Nasib je lah. Saja nak panjang umur lah kalau hidup lagi lepas pada ni. Maknanya keadaan begitu. Serupa dengan orang pergi perang lah. Jadi pahala tu Allah SWT bagi serupa dengan hak tu. Sebab apa? Pasal dia ada keserupaan. Tapi syarat lah, bersyarat. Kalau hak sakit sani, apa nama ni, orang kafir, tak boleh. Ini keistimewaan yang Allah SWT bagi kepada orang Islam. Keistimewaannya. Jadi kalau dia sakit pun boleh pahala. Kalau dia segar pun boleh pahala. Kalau dia makan pun boleh pahala. Dia lapar pun, kalau dia sabar boleh pahala. Boleh pahala berlaku. Dia kena duri pun boleh pahala. Itulah yang Nabi SAW kata pelik keadaan orang Islam ni. Gapa-gapa yang menimpa dia, sebab ada baik ataupun susah, tetap mendatangkan pahala kepada dia. Itulah keadaan orang Islam. Sebab itulah besar maknanya Islam itu. Besar maknanya. Jadi kalau orang kafir, kalau tidak sabar, Islam pun tak boleh. Tak boleh. Tak ada lah. Dia kena sabar. Dia kena hati itu tetap. Dan ketika itu kita berharap dengan Allah SWT. Kita tidak harap dengan siapa-siapa. Allah SWT boleh menyelamatkan kita. Kalau perang tu, peluru tu sekeliling pening, kita kata peluru bom sana sini, kalau Allah SWT nak panjang umur kita, tak mati, nak pegang situ, nak ajar kepada demo ni, kalau kamu sakit perut, sakit gapo, hak ni tidak seberat tu lagi. Orang yang perang fisabilillah tu kira-kira tak tahu bila-bila ni peluru ni sekeliling, tak tahu sajalah nasib. Kok celah pohon pun mari juga. Sikit lagi nak kena telinga, tak kena. Jadi hak ni pun makna kita kena ingat gitu. Kalau Allah SWT nak selamatkan kita, tak ada doktor yang mengubat, tak ada ubat pun boleh siap. Kalau tak siap, tak apa. Itu kehendak Allah SWT ada. Kita mengharapkan pahala daripada dia. Supaya orang pergi perang je lah. Kalau mati pun tak apa. Kalau tak mati pun tak apa. Keadaan je duduk situ. Nak ayatnya, nak ajar ni, orang-orang dalam keadaan sakit begini ni, dia kena bergantung, harapan dia tu dengan Allah SWT. Dia kena gantung situ. Sebab apa nak gantung pada orang lain? Tak ada dah. Tak ada. Gitu. Orang yang lemah, orang yang apa, nak ajar hak tu dengan harapan kalau kita bergantung dengan Allah SWT, kalaulah kita ni nak panjang umur lagi, Allah SWT beri sembuh. Berapa ramai orang hak lagu tu, hak doktor kata tak ada ubat dah, tak boleh dah, angkat tangan belakang dah, tiba-tiba sihat lagi, sehat lagi lepas pada tu. Berapa ramai hak lagu tu. Tujuan di sini nak suruh orang tu bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama di saat-saat genting seperti ini. Lepas pada tu dia sebut ni hadis yang kedua, at-ta'un syahadah, yakni penyebab kepada mati syahid untuk setiap orang muslim. Setiap orang muslim. Kalau kata Islam lagu itulah. Tapi dengan syarat-syarat tadilah. Cuma di sini dalam kitab-kitab lain ada disebutlah, contohnya kitab ni dia ada sebut lagi berkenaan dengan orang mati syahid ini. Hak mati syahid lagi, tidak syahid dunia akhirat, syahid akhirat saja. Hak tidak disebut di sini, tapi sebut dalam hadis-hadis yang lain banyak lagi. Di antaranya al-mayyit ala firashihi fi sabilillah. Dia pergi perang, tapi tidak perang ketika perang, ketika duduk tidur. Ketika duduk tidur dalam perang, mati syahid juga. Mati syahid juga. Bukan kerana kena peluru ke, kena anak panah ke, kena tidak. Tapi dalam perang, dalam perjalanan dia ataupun tengah duduk tidur. Orang mati kerana penyakit TB, sil, maradhi sil. Dan orang yang mati kerana mempertahankan harta benda dia. Orang nak ceroboh harta benda dia, nak rapok, tiba-tiba dia lawan, katakanlah. Tapi kita kena tengok pula situ, nak lawan tu padai kau tidak. Tengok. Dan kalau katakanlah dia tak boleh, tiba-tiba dia mati,
Dia kena lagu juga, biar kena cara juga. Sebab tak adil lah kata sakit perut. Kalau tu bukan suruh makan hak jeruk tu, makan biar banyak, biar sakit perut. Lepas tu nak mati syahid. Itu orang panggil bunuh diri lagu tu. Hak ni pun serupa juga. Kena tengok padai kau tidak dengan kita. Kita nak lawan tu. Jangan kita cari benda tu. Kalau benda tu mari, mana Allah SWT nak tu. Kehendak Allah SWT ada. Jangan cari. Kalau cari lagu lain jadinya. Tidak jadi syahid. Dia jadi mati bunuh diri orang panggil. Hak ni pun lagu tu juga. Orang yang mati kerana mempertahankan agama dia. Orang yang mati kerana mempertahankan nyawa dia. Semua juga mati syahid juga. Orang yang mati kerana mempertahankan ahli keluarga dia. Orang nak coba ahli keluarga dia. Orang yang mati kerana mempertahankan mazlamahnya, hak dia. Orang yang nak zalim terhadap dia, dia pertahankan. Agama dia lagu mana? Orang main agama dia, lama Quran misalnya kita kata. Dia pergi sekat lawan mati. Tidak perang tu. Tapi berlawan kerana dia nak pertahankan agama sana. Kerana agama tu. Tak boleh buat hina lagu tu ke Quran misalnya kata. Mati syahid ni. Dan orang yang jatuh daripada kuda dia ketika pergi perang lah, tak mati, tak kena bunuh, tidak kena pedai kau, kena peluru kau, tak jatuh atas kuda dia. Atau kalau naik kapal terbang kau, kereta kau, kita kata ikutlah sesuai dengan keadaan lah waktu tu. Ataupun orang yang kena sengat kepada binatang bisa, ataupun orang yang ni dalam riwayat Abi Dawud, Hakim, Tabarani dan lain-lain. Orang yang mati di perantauan, dia pergi jauh seorang-seorang, tak ada siapa dia, ada sana dia seorang dia, tak ada keluarga, tak ada sanak saudara. Orang yang mati kerana diceroboh oleh binatang buas. Orang yang mati tenggelam di lautan, kapal dia tu. Ataupun orang yang mati kerana dia pening semasa belayar tu. Begitu juga. Orang yang mati dalam keadaan dia tu memang bercita-cita kalau siapa masa dia sungguh memang dia nak mati syahid tak apa, tapi tak ada peluang tu. Boleh pahala Tuhan kira yuktabu syahid. Wa man taradda min ru'usil jibal, orang yang mati kerana jatuh daripada bukit. Dalam Bukhari riwayat daripada Aisyah, laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Seorang yang ta'un, yani wabak berlaku di satu tempat tu, dia pun duduk di tempat dia tak pergi. Mana dia kuarantin lah sekarang ni orang kata, kuarantina atau kuarantin. Dia jaga diri dia, tak, kalau dia pergi bahaya kepada orang lain. Dia duduk dengan sabar mengharapkan pahala daripada Allah SWT. Dia tahu ini semua ni tak ada lain melainkan Allah SWT takdir. Dia akan dapat pahala mithlu, seperti pahala orang mati syahid hak sebenar. Sebab tu kita kata seperti, bukan betul-betul serupa dengan hak mati syahid tu, tak, seperti, ataupun daripada jenis pahala orang mati syahid tu lah. Ini 27 macam orang yang mati syahid itu, selain daripada terbunuh fi sabilillah. Hafiz Ibn Hajar menyebutkan bahawa turuknya jayyid, turuknya jayyidah. Jadi sanad dia tu kuat, molek, boleh kita terima lah. Ni hak 27 yang disebutkan ini. Waradat khisalun ukhra, dia kata ada lagi beberapa perkara yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis lain lagi, tetapi saya tidak sebutkan kerana dhaifnya hadis itu. Tapi ada juga dhaif, hadis dhaif. Hak tadi, hak disebut tadi agak kuat, tetapi ada lagi ulama yang menyebutkan tambah lagi kuat juga kata dia. Zurqani menambahkan orang yang mati dalam penjara dia dipenjarakan kerana dizalimi oleh pemerintah ataupun oleh sesiapa, mati syahid juga. Dan orang yang mati kerana rindu, mati dia rindu, dia cinta kepada seorang perempuan, cinta semati, tapi dia tak oyak, dia duduk seorang dia. Pasal apa? Dia sabarlah. Mungkinlah ada apa-apalah yang dia tidak, kita kata apa, tak pergi mainan lah kita. Dia ada sesuatu sebab lah, kerana dia nak utama orang lain ke ataupun apa-apalah, kita kata lalu mati dalam keadaan begitu. Itu taliban lil ilm,
orang mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati syahid juga. Belajar agama lah kita. Lepas tu Ibnul Arabi ada menyebutkan bahawa al-ma'in maknanya orang yang kena ain, yang ni kena gangguan makhluk halus kerana dibuat oleh orang, buat kena kau orang, jadi gila kau dia, atau jadi susuk mati syahid juga. Dan orang apa ni gharib, mana orang yang perantau, syahidan. Qala, kata dia, wa hadithuhuma hasan, hadisnya hasan juga. Jadi maknanya ada khilaf lah. Lepas tu dalam apa nama ni muwatta' tadi, satu lagi perempuan yang mati beranak ataupun mati dalam keadaan anak dia ada dalam perut dia, tak sempat apa nama ni keluar tu, perempuan tu pun mati juga. Itu apa nama ni mati beranak, hak tu pun masuk dalam syahid juga. Banyaklah, jadi sampai ulama sebut sampai 60 lebih, tetapi kebanyakannya tidak sahih, dhaif lah. Dhaif ni dari segi yalah, kita harap-harap lah kalau hak termasuk dalam waktu tu, harap-harap mudah-mudahan Allah SWT kira sebagai syahid juga. Gitulah, sekadar tu lah, nak buat pegangan tak boleh. Ada pun hak kuat-kuat ni boleh jadi pegangan. Lepas pada tu firman Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang mukmin yang tidak pergi berjuang. Lepas pada tu firman Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang mukmin yang tidak pergi berjuang, yang bukan apa nama ni bermasalah lah, bukan cacat, bukan cedera. Tidak sama orang mukmin hak tak pergi tu, hak tidak cacat tu, dengan orang yang berjuang fi sabilillah dengan harta benda mereka, mengorbankan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Tak sama. Jadi tidak sama. Mukmin juga hak tu pun mukmin juga. Tapi tidak sama. Hak pergi berjuang tu dengan harta benda dan nyawa mereka, hak tu lebih lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Bukhari nak ayat sininya, asbabun nuzul kepada ayat ini apa latar belakangnya. Jadi ceritanya bila tu ayat ni, Nabi SAW panggil Zaid. Lepas tu Ibnu Ummi Maktum ni pun dia pun pergi mengadu, dia ni buta, tak ada arah lah kata dia, nak pergi perang. Kalau saya ni nampak, kata dia, saya nak pergi perang. Gitu cerita. Maka turunlah ayat ni, ghairu ulid darar, tengok celah tu baru turun tu. Jadi ayat tu lah. Suatu riwayat daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat daripada Marwan bin Hakam ni, dia cerita ni supaya tu juga, mana ketika Nabi SAW sedang mengimlakkan ayat itu kepada Zaid, suruh tulis, kata Ibnu Ummi Maktum tu mari. Jadi Zaid bin Sabit cerita, paha Nabi SAW ketika tu duduk atas paha dia, mana sedang duduk lah pada ketika tu. Lepas tu mari wahyu tu, beratlah terasa dia, macam nak remuk ataupun nak patah paha dia. Itu nak ayat ni keadaan berat wahyu ketika mari kepada Nabi SAW. Dengan sebab itulah Nabi SAW selalu peluh merah muka dia. Lepas pada tu habislah wahyu, selesailah wahyu tu, Allah SWT menurunkan ayat ghairu ulid darar, tidak termasuk orang yang bermasalah, orang yang apa nama ni cacat ke apa ke. Itulah. Kalau hak tu tak apa, dia tak pergi pun tak apa. Bahkan ada kalanya tak pergi pun Allah SWT bagi pahala seperti orang pergi, seperti mana yang tersebut dalam hadis kemudian selepas daripada ni. Ini bab sabar pada ketika perang. Sabar pada ketika perang. Di sini nak ayatnya kelebihan sabarlah pada ketika perang. Jadi sebab apa? Sebab payah. Memanglah perang ni bagai payah. Apalagi dalam keadaan teruk pula, dalam keadaan senjata tidak cukup, dalam keadaan musuh tu ramai, lebih-lebih lagi lah makna kena sabar. Jadi kalau dalam keadaan kau teruk, sabar di situ, kau banyak pahala. Kalau teruk lagi, sabar lagi, kau banyak lagi pahala. Begitulah. Nak ayatnya pahala sabar tu besar. Peperangan memerlukan kepada kesabaran.
tak boleh ikut angin, ikut panah, ikut semangat saja, tak boleh gapo-gapo. Nak buat apa nama ni, strategi gapo-gapo semua tu, dia kena ambil kira sabar tu. Jangan gaduh. Tengok kita ada benda ni, kita nak guna selalu, tak boleh. Tengok sipai-sipai dulu. Hak patut sipai tu sipai dulu. Hak patut kita tidak guna, tak usah guna. Tengoklah keadaan tu. Jadi kena sabar. Kadang-kadang kerana tidak sabar, berapa banyak dalam sejarah Islam pun banyak pengajarannya. Kerana tidak sabar, semangat orang Islam kematian ramai sekali di pihak orang Islam. Tapi kalau rancang molek dengan beralu, molek tu haknya. Maknanya kesabaran di sini perlulah dalam perang ni. Kalau tidak, dia boleh mati ramai, boleh habis banyak senjata, tak kena raya. Jadi dengan sebab itulah sabar di sini maknanya perang tu maknanya kena dengan perancangan, kena ada strategi, kena ada apa tu masuk belaka lah waktu tu. Jadi bila begitu pahala dia banyaklah. Pasal apa? Pasal orang Islam mati paling sedikit. Nak tu. Walaupun nak mati syahid tu, tapi tak boleh dicari. Jangan kita buat tak ada strategi pergi biar mati ramai, kita mati syahid. Tak boleh lagu tu. Bunuh diri tu orang panggil lagu tu. Dia kena cukup sebab untuk kita selamat. Biar kita paling sedikit kita mati. Kalau nak mati, gitu. Lepas tu mati juga. Itu baru mati syahid semati. Dia kena lagu tu, tak boleh pergi membabi buta begitu. Sebab tak adil lah. Kata orang sakit perut tadi. Jadi lepas tu makan jeruk biar banyak-banyak, biar sakit perut. Tidak gitu. Ni jaga dah. Setelah jaga kena juga. Gitu. Babut tahrid 'ala al-qital. Ini bab memberi perangsang untuk peperangan, untuk berperang. Memberi perangsang, memberi galakkan, dorongan, beri semangat. Jadi makna dalam perang ni, ini pun perlu juga. Ini pun perlu juga dalam perang. Jadi perang tidak boleh pergi perang gitu saja. Dia kena ada juga beri semangat. Ikutlah dalam bentuk apa saja. Zaman dulu dalam bentuk syair-syair, rajas. Itu dia menaikkan semangat. Sekarang ni orang dalam bentuk lagu misalnya. Lagu tu lagu semangat. Tak boleh. Dengan apa nama ni, latihan apa nama ni, tentera ni dia buat dalam bentuk muzik yang tertentu. Itu semua untuk menaikkan semangat. Dalam bentuk syarahan, bagi syarahan. Dalam bentuk pemimpin tu ketika perang tu jangan-jangan sekali dia kena keluar. Dia kena keluar. Takut apa? Takut ni pengikut-pengikut dia kata mati dah kau. Kau gimana? Kalau selagi ada pemimpin tu tak apa. Itu dari segi peperangan lah, perlu benda tu untuk bagi semangat tu. Kalau musuh nak ke dia, nak pun mana kita tak boleh duduk nusuk sama saya macam tak ada. Kecuali kalau strategi menghendaki begitu. Kalau tidak, dia banyak kebaikan dianya, iaitu tubik jangan sekali, tubik suara ada lagi. Musuh pun jadi kau sakit hati. Kau sakit hati. Orang Islam pun bersemangat dengan cara begitu. Ataupun dalam bentuk pergi buat kerja sekali seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini galakkan untuk perangnya Nabi syarah ke sini. Tak. Dia ungkapan yang memberi semangat tentang kehidupan kita, arti kehidupan kita ni. Kehidupan yang sebenarnya iaitu kehidupan akhirat. Jadi orang-orang yang percaya kepada akhirat ni yakin, tidak gentar lah, tak takut lah. Pada tu Nabi SAW pergi buat kerja sekali dengan popok dia tu. Jadi itu pun memberi semangat juga, memberi perangsang juga. Minta ampun untuk orang Ansar dan Muhajirah. Minta ampun untuk orang Ansar dan Muhajirah. Jadi bila dia ni dengar Nabi SAW sendiri minta ampun, jadi harapan kita ni, kalau kita ada dosa sikit banyak pun Allah SWT hapuskan. Jadi itu beri semangat. Jadi kalau nak mati pun tak takut lah. Nak mati ni takut ni salah satunya apabila kita ingat kita ni banyak dosa. Apabila banyak dosa tu akan kira kita, susah lah. Ni kalau sudah diampunkan dosa, takut apa lagi? Itu di antara perkara yang menyebabkan seorang tu bersemangat. Pada tu dia sambung, sahut menyahut. Nabi SAW kata gini, sahabat-sahabat kata begini. Jadi dalam keadaan begitu, dia jadi macam lagu lah kalau kita kata sekarang ni. Zaman dulu dalam bentuk nahnu alladhina bay'u Muhammada 'ala al-jihad ma baqina abada. Gitu. Dan seterusnya Nabi SAW kata laula anta mahtadaina
wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Itu bukan ayat biasa tu, dia ada rentak-rentak tu. Dia berentak tu. Bukan kecap biasa. Maknanya dalam keadaan begitu perlu tu, untuk membangkitkan semangat, memberi perasaan tu, dia perlu kata-kata yang seumpama itu. Dalam apa bentuk sekalipun, dalam bentuk pantun kau, dalam bentuk syair kau, dalam bentuk lagu kau, apalah yang dipikirkan perlu untuk membangkitkan semangat itu. Lepas pada tu, itu hafril khandaq. Makna dalam perang kita kena buat sesuatu yang menguntungkan, yang menyelamatkan nyawa kita. Kalau zaman dulu gali parit, zaman sekarang ni apa perlu gali parit? Walaupun Nabi SAW gali parit sendiri. Zaman sekarang ni tidak sesuai dah. Sebab gali parit dulu, parit tu luah lah, gali parit luah dalam. Maknanya kalau hak mari dengan kuda, dia alat yang ada pada masa tu ni hak paling pantas ialah kuda. Jadi kalau kuda tu pergi dengan laju, pergi boom, jatuh dalam tu. Jatuh dalam tu tak boleh naik, tak boleh lompat. Maka orang hak duduk balik sana tu dah nak panah, nak apa, nak kawal je. Jadi dia tidak boleh mari dengan cepatlah. Terutama pihak orang Islam, pihak kita sikit, pihak musuh ramai. Jadi lebih baik maknanya kita buat begitu. Dan ini, pandangan ini diberikan oleh Salman Al-Farisi. Dia kata di Farsi, dia pengalaman dia di Farsi, kalau perang, kalau kita balik kita sikit, balik musuh ramai, dah alat-alat dia banyak, kuda ke apa banyak, kita gali parit. Nabi SAW kata itu pendapat molek, kita gali parit, gali. Jadi bukan benda ni adalah suatu yang mula-mula dicetuskan oleh Nabi. Sebelum pada tu tak ada orang buat, tidak. Sebelum pada tu sudah ada dah. Jangan kita ingat segala benda yang Nabi SAW buat ni tak pernah dilakukan oleh orang lain. Jangan kita ingat begitu. Tetapi hak dia ambil, hak dia pilih tu memang tepat, sesuai untuk dia. Tapi kalau sekarang ni orang mari dengan jet, dengan peluru berpandu, gali parit warga dia, hak tu dia kena pertahankan dalam bentuk lain lah. Jadi makna di sini nak royak persiapan perang ni. Apa yang perlu lah. Kalau perlu gali parit, gali parit. Kalau perlu penangkis, penangkis peluru berpandu, misalnya. Jadi kena buat persiapan lah. Supaya apa? Supaya musuh tu tidak dapat ceroboh kita, hancurkan kita. Itulah maksudnya. Jadi apa yang disebutkan dalam Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Hak tu maknanya suruh siapkan kuda apa sesuai dengan keadaan. Bukan makna sekarang ni pun suruh siap kuda juga. Tidak. Jadi ayat Quran je dia mari sesuai dengan keadaan. Dia tidak royak siap peluru berpandu pada masa tu. Kalau tidak jadi bengonglah orang pada masa tu. Apa peluru berpandu? Apa jet ni? Dia tidak faham. Jadi sesuai dengan keadaan lah. Kita kena buat persiapan. Jadi pada masa tu nya kuda. Jadi pada masa sekarang ni hak lain-lain. Masalahnya orang Islam kalau nak buat sikit tak boleh, kena nyek selalu. Jadi kena pandai-pandai lah. Kena pandai-pandai lah kita. Kena pandai-pandai. Jadi dia boleh kuasai dunia tu pasal apa? Pasal dia cerdik lah ke mana-mana pun. Dan ke dia. Pasal apa lama dah ilmu-ilmu ni duduk dengan dia. Alhamdulillah orang kita pun banyak juga dah ke arah tu lah maknanya. Orang Malaysia ni alhamdulillah lah, lebih daripada orang lain lagi dari segi menuntut ilmu. Orang-orang Islam ni pergi ke luar negeri, macam-macam ilmu menuntut. Paling ramah mana di setengah-setengah negeri itu menuntut macam-macam ilmu. Kalau gabung pula dengan agama pula, ada semangat agama, kesedaran agama, itulah sebaik-baiknya. Nak banding daripada orang lain. Tapi maknanya tak boleh duduk sajalah, kena buat kerja. Kena buat kerja. Walaupun atas kertas dulu pun kena buat. Nak selama mana? Lagi kayak Ya'juj tu. Dia tu gali isyarat tu. Maknanya kalau usaha tak berhenti, akhir sekali sapalah masanya. Kita akan dapat. Orang hak jahat pula tu juga, orang baik pula tu juga. Jangan berhenti buat kerja. Adalah ketika dia galik, ketika dia leka, maka tumbuh. Apabila tumbuh tu ceritanya. Cerita tu simbolik.
Bila tumbuh tu tak ada siapa dia boleh kawal, tak ada siapa dia boleh sekat dah pada ketika tu. Jadi kita kena usaha, dah tahu dah orang halus, kita kena halus lagi. Gitulah cara. Ke mana-mana pun persiapan. Kalau tak ada persiapan, zaman sekarang ni kau lagi lah tak boleh. Setara sampai Nabi SAW dulu tak cukup pedang, tak cukup kuda, tak cukup, Nabi tak boleh pergi. Sekarang ni tak boleh, ada benda banyak pun tak padan. Orang duduk negeri dia lepas mari, hancur sementar je. Pas segala ekonomi, segala apa, molek jugalah apa yang berlaku ni dari satu segi. Sekarang ni dalam dunia sekarang ni orang Islam jadi mikir, kalau tidak nak buat pelaburan di negeri kafir lah, tu tak tahu moga boleh untung. Sekarang ni baru reti apabila dia bekukan segala aset-aset orang-orang kaya tu, tak ada lah. Lepas pada tu macam-macam dia boleh buat. Pasal apa? Kita duduk bergantung dengan dia. Selama ni kita hanya memikirkan keuntungan dunia saja, tidak memikirkan persaudaraan Islam. Tidak fikir mana orang-orang kaya Allah SWT beri minyak, beri gapo tu. Tidak fikir bagaimana nak melabur di negeri-negeri Islam kau. Tak ada. Tak fikir. Itulah akibatnya. Yalah dah lah tu. Lepas pada tu tak apalah. Hafril khandaq, mana dalam buat kerja tu, bila-bila buat kerja tu dia kena ada perkara-perkara yang menghiburkan. Yang menghiburkan itu hiburan. Hak Nabi SAW ajarnya, iaitu hiburan yang memberi kesedaran kepada seseorang itu tentang mati, tentang apa selepas mati. Sebab ni nak perang ni bila perang ni pada tu mati. Ada pun orang kafir hiburan dia dalam bentuk lain. Kalau nak pergi perang tu dia bagi kebebasan. Minum arak dengan perempuan, dengan gapo, bagi kebebasan dalam bentuk tu. Kita tidak lagu tu. Kau dekat nak mati, kita kena kau ingat kau akhirat tu. Tak boleh dia buat lupa lagu tu. Tetapi selama mana orang kita ni pun oleh kerana dididik dari segi ketenteraan pun oleh dia, barulah akhir-akhir ni, sekarang ni barulah nak berubah sikit sebanyak. Banyak dah alhamdulillah berubah pun kita pun, tapi banyak lagi yang perlu diubah. Jadi semuanya buat orientasikan cara barat, dari segi ketenteraan, dari segi gapo, semua tu mana cara dia. Jadi kalau selagi kita ikut cara dia, kita tidak ada cara kita sendiri yang dia tidak tahu, selama itulah kita tak boleh naik. Kalau banyak mana ilmu kita pun tak akan lebih daripada tok guru. Kita belajar dengan dia, dia kena cari punca lain yang dia tidak suka, punca lain. Sebab tu orang Islam ni dia tak boleh bergantung dengan dia saja. Selain daripada guna akal fikiran sendiri, mana cubalah cari sama-sama Islam. Cubalah cari, tidak kira daripada mana, daripada negeri mana, tidak daripada barat saja, kalau boleh. Jadi ilmu yang dia tidak sangka, yang dia tak terfikir benda lagu tu, baru boleh lawan dia. Kalau tidak tak boleh. Moga hak dia saja. Jatuh pun kita beli hak dia. Beli tu hak second hand je. Beli tu hak second hand. Pas dianya pakai hak canggih-canggih. Macam-macam lah dunia. Begitulah. Bahawa man habasahu al-udhr anil ghazwi. Ini bab orang yang keuzuran menahannya daripada berperang. Jadi orang lagu ni pahala dia dapat sama serupa dengan orang pergi perang. Iaitu Nabi SAW ketika pergi dalam satu peperangan dia kata berapa ramai di Madinah ni ada orang di belakang kita. Kalau kita pijak, kita lalu di jalan mana saja, mereka bersama kita. Dari segi pahala dia, dapat pahala dia. Nah, ayatnya kalau orang tu ada azam, ada niat untuk buat sesuatu kebaikan, kalau dia tidak buat pun kerana dia tidak dapat, Allah SWT kira dah. Allah SWT kira dah. Tidak saja-saja. Lepas pada tu Imam Bukhari kata, Imam Bukhari kata Musa meriwayatkan kepada kami, kata dia haddatsana Hammad an Humaid an Musa bin Anas. Tadi riwayat tadi dia kata Humaid daripada Anas, anna Anasan. Humaid kata Anas menceritakan kepada mereka.
Dalam riwayat asal lagi tahwil selepas ha tu, Sulaiman bin Harb ambil daripada Hammad, iaitu Hammad bin Zaid. Hammad ambil daripada Humaid, Humaid ambil daripada Anas. Imam Bukhari nak riwayat ada satu lagi tariq riwayat ini, iaitu Humaid ambil daripada Musa, anak kepada Anas. Musa tu ambil daripada ayah dia. Mana ada celah di antara Humaid dengan Anas tu. Dalam satu tariknya ada Musa, iaitu anak Anas. Jadi Humaid ambil melalui Musa tu. Gitu. Ada perantaraan lah di situ. Tapi Imam Bukhari kata yang pertama, sanad yang pertama yang saya sebut tu, maknanya Humaid tu terus ambil daripada Anas, itu lebih sahih. Jadi hak ni tak sahih kah? Hak ni sahih juga, tapi hak tu lebih sahih. Sebab apa? Sebab hak tu, dalam hak tu mana perawi dia tidak banyak, mana sanad dia tu lebih tinggi, sanad ali. Hak ni mana bila ada Musa tu maknanya jauhlah sikit. Jadi sanad nazil. Lepas pada tu dia nak cerita di sini, Humaid ni dia ada dengar secara langsung daripada Anas, pun ada juga dia dengar melalui anak Anas, iaitu Musa, pun ada juga. Itu dia nak ayatnya. Sini faedahnya mana banyak tarik. Riwayat ini telah sampai kepada kita melalui beberapa tarik. Tapi Imam Bukhari riwayat hak yang pertama tu lebih sahih di sisi saya. Bau fadl as-shaum fi sabilillah. Ini bab kelebihan berpuasa fi sabilillah. Fi sabilillah makna di jalan Allah. Banyak makna dia. Satu makna dia hak maklumnya, fi sabilillah maknanya semasa berjihad, pada ketika berjihad perang, itu makna dia hak maklumnya. Lepas tu makna dia hak lain lagi, fi sabilillah dalam ketaatan kepada Allah, yakni kerana Allah. Puasa, kelebihan berpuasa kerana Allah, kerana taat kepada Allah, itu saja, tidak semestinya dalam perang. Kalau dalam perang lebih-lebih lagi lah. Kalau tidak dalam perang pun kelebihan besar tu. Maknanya puasa dengan ikhlas. Imam Bukhari nak ayat dulu apa nama ni, sebelum pada ni, muka surat ni sebelum ni lah, 397 minggu lepas. Bab man ikhtara al-ghazwa ala shaum. Ini bab orang yang memilih perang daripada puasa. Dia tak puasa kerana dia nak perang. Maknanya pasal perang tu lebih baik lagi daripada puasa. Imam Bukhari nak ayat sama-sama kalau gitu, semua orang kalau gitu. Jadi ia tak boleh puasa, tak si puasa tu takut lemah. Katakanlah kalau seorang tu dia puasa pun dia kuat sepatutnya je, apa dia puasa lagu mana, boleh ke tidak? Boleh, bahkan pahala dia besar, pahala dia besar. Tapi kalaulah kerana dia puasa tu dia jadi lemah, tidak kuat untuk nak perang, baik tak sah, baik tak sah. Bahkan kalau siapa dia jadi ngatuk, jadi letih, menyebabkan dia kalah nak lawan dengan musuh, tu tak boleh, tu tak boleh, mana mendedahkan diri kepada bahaya. Itu kalau kita kata dalam perang. Tapi kalau kita kata fi sabilillah, tu bukan makna dalam perang, iaitu makna puasa ikhlas kerana Allah. Ini nak ayat puasa ikhlas kerana Allah tu besar kelebihan dia. Dalam hasyiah kita nombor 6, fadl as-shaum fi sabilillah, qala Ibn al-Jawzi idza utliqa dhikru sabil fal muradu bihi al-jihad. Kalau diitlakkan, disebutkan secara umum begitu, maksudnya jihad. Wa qala al-Qurtubi sabilillah ta'atillah. Maknanya sabilillah maknanya ta'atillah. Maksud dianya man sama qasidan wajhallah. Sesiapa yang berpuasa kerana Allah, maksudnya. Gitulah. Boleh berlaku tu. Jadi riwayat daripada Abi Sa'id, kata dia, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, ketika berperang ataupun kerana Allah, boleh berlaku, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Jadi Imam Bukhari nak ayat di sini fi sabilillah ni hak lebih dekatnya perang lah. Sebab ni duk cerita bab perang ni, bukan bab puasa, bab perang ni. Jadi Allah SWT menjauhkan wajahnya daripada neraka. Wajahnya, mana wajahnya itu maksudnya tubuh dia lah, diri dia tu. Sebutkan wajah tu kerana wajah tu lah yang pentingnya.
sab'ina kharifan, 70 tahun. 70 tahun jauh. Jadi nak masuk dalam neraka tu jauh sekali. Maknanya 70 tahun jauh dia tu daripada neraka. Bagaimana nak masuk neraka? Nak ayatnya besarnya kelebihan puasa fi sabilillah itu. Jadi sedangkan Imam Bukhari juga yang meriwayatkan dulu ada sahabat yang tak sih puasa tu untuk perang tu. Dia juga riwayat. Maknanya itu bergantung kepada keadaan lah. Bergantung kepada keadaan orang. Ini tidak serupa keadaan orang. Berhenti sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam.